Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Aida binti Hanim. Kami dari kumpulan 1 yang terdiri daripada saya sendiri, Lichmi Naraya Nadaraja, nombor matrik P118183, Pahala Ganesh anak lelaki Rajendran P117435, Bhagawati anak perempuan Sarwana P116512, Malvina anak perempuan Joseph P118673 dan juga Syobana anak perempuan Muniandi P118193. Tajuk yang kami pilih di bawah pembiayaan kewangan pendidikan adalah lawatan sambil belajar ke Pulau Pinang yang difokuskan khas kepada murid orang asli. Program ini dicadangkan kepada murid orang asli supaya dapat memberi pengetahuan yang diperlukan oleh mereka di luar bilik darjah. Di samping itu, aktiviti lawatan sambil belajar dapat memberikan peluang kepada murid-murid orang asli untuk mempraktikkan segala kemahiran luar yang mereka miliki dan memberi ruang yang lebih kepada guru-guru serta murid-murid untuk mendalami ilmu dan menimba seberapa banyak pengalaman dalam pendidikan. Di samping itu, lawatan sambil belajar ini juga adalah satu program yang menarik minat murid dan amat berguna untuk mengembangkan minda di samping menjadi asas untuk meningkatkan keyakinan diri dalam menghadapi pelbagai situasi. Dan proses pembelajaran akan menjadi mudah dan lebih efektif dan menarik kerana murid-murid dapat merasai sendiri pengalaman sebenar terutamanya dalam membina minat dan memilih bidang kerjaya yang bakal diceburi oleh diri mereka. Objektif yang difikirkan sesuai untuk projek kami adalah terdiri daripada 4 objektif iaitu pertama, memberikan peluang kepada murid untuk mengenali sejarah negara. Nombor 2, memberi peluang kepada murid untuk menghayati keunikan dan keindahan alam semula jadi. Ketiga, memberi pendedahan tentang tempat-tempat menarik dan bersejarah, melahirkan pelajar yang berilmu dan berketerampilan dalam bidang pendidikan. Kategori SDG yang dipilih untuk lawatan sambil belajar ini adalah matlamat 4 yang merupakan memastikan pendidikan yang berkualiti, menyeluruh dan saksama serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Seperti yang kita sedia maklum, lawatan ini juga merupakan pembelajaran yang berlaku secara tidak langsung di luar bilik darjah. Untuk pengetahuan anda, pembelajaran adalah satu pelan tindakan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih mampan untuk semua orang. Sustainable Development Goal SDG 4 menekankan dan bertujuan supaya murid dapat pendidikan yang berkualiti bagi memastikan hasil pembelajaran yang berkesan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ia juga menyediakan kemahiran dan pengetahuan yang relevan untuk memenuhi aspirasi negara ke arah menghasilkan peningkatan daripada segi sosial, ekonomi dan kesihatan individu masyarakat. Ia juga dapat melahirkan murid bukan saja dapat ilmu di dalam kelas, tetapi pembelajaran seperti lawatan sambil belajar dapat membantu meningkatkan ilmu murid secara menyeluruh. Terdapat beberapa kajian literatur dikenal pasti di bawah tajuk yang kami pilih. Pertamanya adalah menurut G. Greene, Brian Krista dan Daniel H. Bowen 2014 berpendapat bahawa murid lebih berfokus dalam pendidikan dan kebanyakan masa perlu dimanfaatkan sepenuhnya di dalam kelas untuk membuat persediaan bagi peperiksaan. Ini merupakan pembelajaran di dalam kelas. Menurut Toko Saleh dan Agus 2009 menyatakan bahawa kaedah lawatan dapat membentuk kepribadian seseorang individu serta dapat membentuk insan yang seimbang dan harmonis dari segi rohani, emosi dan intelek sejajar dengan kehendak falsafah pendidikan negara.
Muhammad Saidin Binti 1998 juga menyatakan bahawa lawatan sambil belajar dapat menarik minat murid kepada teknologi baru. Abdul Rashid Abdul Razak, Muhammad Zaid Mustafa dan Sheikh A. Kadir 2014 menyatakan lawatan sambil belajar merupakan satu proses pembelajaran yang sangat praktikal di mana seorang murid dapat mengetahui dan memahami apa yang berlaku dalam dunia luar. Sekian saja daripada saya, seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada rakan kumpulan saya. Sekarang saya akan menyambung kepada hasil dan impak projek. Hasil daripada lawatan sambil belajar murid orang asli ke Pulau Pinang. Manakala impaknya mempunyai beberapa impak yang positif, bermula daripada peningkatan pemahaman konsep. Impak seterusnya adalah peningkatan motivasi belajar. Impak seterusnya pengalaman praktikal dan peningkatan kesedaraan alam sekitar. Melalui lawatan ini juga mempunyai impak terhadap pembangunan kemahiran sosial, memperkukuh identiti budaya, pembangunan kepimpinan. Dan impak positif yang seterusnya yang dapat diaplikasikan melalui lawatan tersebut adalah memperluas wawasan budaya, peningkatan rasa harga diri, meningkatkan peluang pendidikan dan peningkatan kesedaraan sosial. Okey. Beralih kepada jadual ini di mana peningkatan positif belajar bermaksud melalui lawatan ini murid dapat menjana minat dan semangat mereka terhadap topik-topik yang dipelajari. Bermaksud lawatan ini bukan hanya lawatan ini adalah untuk meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran yang dipelajari di dalam buku teks. Dan peningkatan pemahaman konsep ialah murid orang asli dan juga komuniti pihak BG dapat merasai pembelajaran yang lebih holistik. Pembangunan kemahiran sosial bertumpu kepada berinteraksi dengan rakan sekelas dan guru di luar persekitaran sosial. Ini juga dapat membantu untuk memperkukuhkan hubungan antara murid, komuniti dan juga guru. Beralih kepada memperluas wawasan budaya, melalui lawatan ini, murid orang asli dan komuniti PIBG boleh mengenal budaya, tradisi dan kehidupan orang yang berbeza. Dan pengalaman praktikal adalah pengalaman yang berharga melalui melihat bagaimana konsep yang dipelajari diaplikasi dalam kehidupan. Ini memberi satu pemahaman yang kontrak dan abstrak kepada komuniti guru dan murid orang asli juga. Memperkukuh identiti budaya bermaksud murid orang asli dan komuniti PIBG dapat memperluaskan budaya mereka sendiri kepada kaum-kaum yang lain. Dan melalui lawatan ini juga, murid orang asli dan komuniti PIBG dapat meningkatkan rasa harga diri di mana barisan budaya mereka dapat mendapat satu penghargaan dalam kalangan orang Malaysia. Peningkatan kesedaraan alam sekitar melalui impak tersebut, murid orang asli dapat membangunkan kesedaraan alam sekitar yang lebih baik. Dan ini juga dapat meningkatkan peluang pendidikan di mana murid orang asli akan mendapat satu akses kepada sumber dan peluang pendidikan yang lebih luas di mana mereka dapat mengetahui pelbagai perkara luar daripada kelas dan luar daripada konteks buku teks. Dan pembangunan kepimpinan adalah bagi mengembangkan kemahiran kepimpinan dan mereka boleh menjadi duta kebudayaan atau pemandu pelancong untuk kumpulan pelancongan di mana murid orang asli dan komuniti PIBG dapat merasa untuk memberi keterangan berkenaan dengan budaya mereka kepada orang lain. Dan peningkatan kesedaran sosial ialah interaksi dengan kumpulan lain termasuk murid dari latar belakang budaya yang berbeza.
Okay, salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Seterusnya saya meneruskan dengan tajuk garis masa projek. Okay, untuk garis masa projek ini, tarikh dan masa 2 hari bulan Ogos 2023, aktiviti yang dirancang adalah sebelum kita pergi lawatan, kami berbincang dengan guru besar PK Kokurikulum mengenai lawatan ke Pulau Pinang dan juga kami berbincang tentang lawatan tempat yang akan melawati dan juga tujuan penganjuran ini diadakan dan siapa yang akan terlibat dalam program lawatan ini. Pada 7 hari bulan Ogos 2023, mesyuarat bersama guru yang ini untuk mendapatkan keputusan bersama ataupun persetujuan daripada guru-guru tersebut. Pada 14 Ogos 2023, perbincangan bersama dengan guru dan juga YDP PIBG untuk memberitahu kehendak sekolah berkenaan dengan lawatan sambil belajar. Pada 22 Ogos 2023, mengantar surat dan menghubungi tempat-tempat yang hendak dilawat dan berkenaan sebab tempat-tempat yang bertentu akan perlu menghubungi dan menempah tempat tersebut untuk melawat. Sebab itu kita perlu mengantar surat dan menghubungi tempat-tempat tersebut. Seterusnya, 1 hari bulan September 2023, selepas menempah tempat-tempat tersebut, kami menyediakan kertas kerja. Dan seterusnya 4 September 2023 berjumpa dengan guru besar dan dapatkan tanda tangan dalam kertas kerja dan surat minta sumbangan. Surat minta sumbangan ini adalah untuk lawatan ini daripada NGO ataupun dari pihak-pihak lain. Pada 5 September 2023 mengantar surat untuk meminta sumbangan dari pihak luar. 8 hari bulan September 2023 mengedarkan surat kebenaran ibu bapa untuk menyertai lawatan. Pada 11 hingga 29 September 2023 mengumpulkan semula surat jawapan kebenaran menyertai lawatan. Guru menyediakan senarai nama murid, alamat, nombor telefon ibu bapa untuk mengantar kepada JPN. Pada 2 hari bulan Oktober 2023, berjumpa dengan guru besar untuk mendapatkan tanda tangan borang permohonan lawatan dan senarai nama murid dan guru yang perlu mengantar kepada JPN untuk membenarkan lawatan. 4 hari bulan Oktober 2023, mengantar borang permohonan ke JPN untuk memberikan kebenaran lawatan. Borang permohonan perlu hantar sebelum 5 minggu dari tarikh lawatan. Dan pada 30 November 2023 dan 13 Disember 2023, 2 kali kami akan memberi dan menjumpa murid-murid yang menyertai lawatan dan memberi taklimat tentang apa yang perlu membawa untuk lawatan. Pada taklimat yang kedua pula kami memberi senarai barangan yang perlu membawa dan 5 hari lawatan untuk 5 hari lawatan dan edarkan t-shirt yang akan order pada hari tersebut. Aktiviti-aktiviti pada hari 18 Disember 2023 adalah lawatan sambil belajar ke Pulau Pinang. Pada hari pertama, murid-murid berkumpul di sekolah dan kami bergerak dari sekolah ke Pulau Pinang. Yang ni mengambil masa lebih kurang 10 jam. Sebab itu kami mengambil 1 hari untuk menyampai di Pulau Pinang. Selepas sampai ke Pulau Pinang, kami mendaftar masuk ke tempat penginapan. Murid menguruskan diri sendiri dan bersedia untuk makan malam dan rehat untuk bersedia untuk hari kedua. Pada 19 Disember 2023, iaitu hari kedua lawatan, pada paginya murid bersarapan pagi dan bersedia untuk melawat tempat pertama iaitu Muzium Perang. Seterusnya, kami memberi makanan tengah hari kepada murid. Selepas makan tengah hari, menaiki kereta kabel ke Bukit Bendera. Seterusnya, membawa murid ke pagoda.
Selepas tu balik ke tempat penginapan untuk menguruskan diri sendiri dan bersedia untuk makan malam. Pada 20 Disember 2023 iaitu hari yang ketiga lawatan, murid bersarapan pagi dan bersedia untuk melawat Taman Rama-Rama. Seterusnya, makan tengah hari. Selepas itu, meneruskan perjalanan ke Komtar Rainbow Skywalk. Tempat akhir untuk hari ketiga ke Wonderfood Museum. Selepas tu, balik ke tempat penginapan untuk menguruskan diri dan makan malam. Murid balik dorm masing-masing untuk rehat. Pada 21 hari bulan Disember 2023, iaitu hari yang keempat, murid bersarapan pagi dan bersedia ke tempat adventure iaitu Escape Penang. Sampai petang, murid akan berada di tempat ini. Pada petang, murid akan balik ke tempat penginapan dan menguruskan diri sendiri, seterusnya mengambil makan malam. Pada 22 hari bulan Disember 2023 iaitu hari akhir lawatan, murid bersiap sedia untuk balik ke rumah. Selepas bersarapan pada pukul 9 pagi, kami akan bertolak ke Pahang. Pada 4 Januari, pada 4 Januari 2024, selepas kami sampai ke Pahang, postmortem program lawatan iaitu selepas cuti sekolah bulan Disember, kami adakan postmortem program lawatan. Dan juga selepas lawatan sambil belajar, postmortem program lawatan akan diadakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan lawatan tersebut. Pada hari bulan 5 Januari 2024, membuat laporan, guru akan membuat laporan lawatannya. Pada 8 hari bulan Januari 2024, mengantar laporan kepada guru besar mendapatkan tanda tangan bagi laporan dan laporan tersebut akan simpan dalam fail kokurikulum. Seterusnya, yang ini adalah cartagan apa yang kami rancangkan. Pada bulan Ogos, perbincangan dengan guru besar PK Kokurikulum mengenai lawatan ke Pulau Pinang, bersyarat bersama guru, perbincangan dengan YDP PIBG. Yang ini semua akan berlangsung pada bulan Ogos. Mengantar surat dan menghubungi tempat-tempat yang kehendak dilawat atau berkenahan pun akan berlangsung pada bulan Ogos. Menyediakan kertas kerja, berjumpa dengan guru besar dan dapatkan tanda tangan dalam kertas kerja dan surat minta sumbangan, mengantar surat untuk meminta sumbangan dari pihak luar. Aktiviti ini semua akan berlangsung pada bulan September. Dan juga mengedarkan surat kebenaran ibu bapa menyertai lawatan, mengumpulkan semula surat jawapan kebenaran menyertai lawatan pun akan berlangsung pada bulan September. Pada bulan Oktober pula, berjumpa dengan guru besar untuk mendapatkan tanda tangan borang permohonan lawatan dan senarai nama murid dan guru yang perlu mengantar kepada JPN untuk membenarkan lawatan. Pada bulan 10 juga, Oktober juga, mengantar borang permohonan ke JPN sebelum 5 minggu sebelum tarikh lawatannya. Pada bulan November dan Disember, taklimat memberi kepada murid-murid yang menyertai lawatan. Pada bulan November, Disember, lawatan sambil belajar ke Pulau Pinang diadakan. Pada bulan Januari iaitu postmortem program lawatan, membuat laporan dan mengantar laporan kepada guru besar diadakan. Seterusnya saya menjemput Cikgu Pahala Ganesh. Terima kasih kepada Cikgu Malvina. Dan aspek perbelanjaan merupakan suatu aspek yang penting kepada sesuatu projek. Begitu juga untuk projek ini, ianya mengandungi beberapa perbelanjaan yang perlu diikuti. Yang pertamanya adalah pengangkutan bas. Dan satu bas, dan bas ni ditempa untuk 5 hari dan perbelanjanya untuk satu hari adalah RM2,000 dan jumlahnya adalah RM10,000 dengan peratus 28.9%. Dan bagi penginapan, kita akan bermalam dekat Pulau Pinang selama 5 hari 4 malam dan kita akan menempas sebanyak 6 dorm yang
berharga 1,500 untuk sehari dan kita akan bermalam 4 hari, maka jumlah perbelanjaan 6,000 yang mempunyai 7.4% serta makanan 3 kali makanan disediakan bagi 5 hari tersebut, iaitu sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Dan bagi sarapan untuk seorang harganya adalah RM5, bagi 45 orang harganya adalah RM1,125, dan bagi makanan tengah hari bagi seorang set makanan tengah hari adalah RM10, dan bagi 45 orang untuk 5 hari adalah RM2,250. Akhirnya makan malam bagi 45 orang untuk 5 hari dengan set harganya RM10, maka jumlahnya adalah RM2,250 dan jumlah bagi kesemua hidangan makan adalah RM5,625 dengan peratusnya 16.2%. Seterusnya, dan perbelanjaan bagi tiket yang mengikut destinasinya. Bagi Muzium Perang, bagi 35 orang murid adalah 12 bagi seorang murid mengikut harga kanak-kanak, dan 5 orang guru seorang adalah RM22, termasuk dengan 5 orang wakil ibu bapa seorang adalah harga tiket bagi seorang dewasa adalah RM22, maka jumlahnya adalah RM640. Dan bagi Bukit Bendera, 35 orang murid dengan harganya RM6 seorang mengikut harga kanak-kanak, serta 10 orang dewasa termasuk 5 orang guru dan 5 orang wakil ibu bapa mempunyai harga RM12 bagi seorang dewasa, maka jumlahnya adalah RM330. Serta bagi Taman Rama-Rama, 35 orang murid dengan harganya RM35 bagi seorang kanak-kanak dan 10 orang dewasa termasuk 5 orang guru dan 5 orang wakil ibu bapa dengan harga seorang dewasa adalah RM53 dan jumlahnya termasuk harga kanak-kanak, harga tiket kanak-kanak dan harga tiket dewasa adalah RM1,755. Seterusnya, bagi tempat Komtar termasuklah Rainbow Skywalk, Jurassic Research Centre, The Top, Boutique Aquarium yang mempunyai harga bagi kanak-kanak adalah RM55 bagi seorang kanak-kanak yang merangkumi 35 orang serta 10 orang dewasa dan harga tiket bagi seorang dewasa adalah RM75. Maka jumlah harga tiket untuk 35 orang murid tambah dengan 10 orang dewasa adalah RM2,675. Dan bagi Wonder Food Museum, RM15 bagi seorang kanak-kanak dan RM25 bagi seorang dewasa. Maka jumlah harga tiket bagi Wonder Food Museum kepada 35 orang murid dan 10 orang dewasa adalah sebanyak RM775. Dan akhirnya Escape Pining yang mempunyai harga RM103 bagi seorang kanak-kanak dan RM150 bagi seorang dewasa, dan jumlah harga tiket bagi tempat Escape Pining ini adalah termasuk 35 orang murid serta 10 orang dewasa yang meliputi 5 orang murid, 5 orang guru dan 5 orang wakil ibu bapa adalah RM5,155. Maka jumlah perbelanjaan untuk tiket saja adalah sebanyak RM11,330 dan peratusnya adalah 32.7. Seterusnya, bagi perbelanjaan t-shirt RM35 bagi seorang, maka RM45 dan jumlahnya adalah bagi RM45 dan jumlahnya adalah RM1,575 dengan peratus 4.5 dan peti kecemasan memang perlu untuk sesuatu projek, lagipun perlu untuk apabila kita membawa kanak-kanak, dan satu peti harganya adalah RM50, maka kita membawa 2 peti dan jumlah harganya adalah RM100. Serta skim insurans murid sekolah. Skim ni ditanggung oleh sepenuhnya pihak kerajaan, iaitu Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, dan tidak melibatkan sebarang implikasi kewangan kepada pihak ibu bapa dan sekolah. Dan jumlah besar, iaitu jumlah bagi semua perbelanjaan ini adalah sebanyak RM34,630 dan peratusnya cecah 100%.
Yang ni adalah sumber ataupun jumlah perbelanjaan daripada projek ini. Bagi yuran lawatan murid, kita memungut RM10 bagi seorang murid. Maka 35 orang murid dan berjumlah dengan RM350 bagi yuran lawatan murid dan RM550 bagi yuran kepada guru, yang merangkumi 5 orang guru membayar RM110 bagi seorang, dan kita memungut sumbangan daripada beberapa pihak, termasuklah daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG yang memberi sumbangan sebanyak RM5,630 dan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA yang memberi sumbangan sebanyak RM5,000 serta Yayasan Zuci yang memberi sumbangan sebanyak RM8,000 serta Rhythm Foundation yang memberi sumbangan sebanyak RM12,000. Dengan kita meminta juga sumbangan daripada pihak Menteri Besar dan kita mendapat sumbangan jumlah RM3,100 dan jumlah sumbangan dan juga yuran yang diikuti adalah RM34,630 yang memang padan untuk perbelanjaan bagi projek ini. Seterusnya akan dibentang oleh cikgu. Minta maaf. Seterusnya adalah maklumat ahli projek, dan Puan Lechmi, anak perempuan Arya ataupun Anda Raja, merupakan penasihat projek serta beliau merupakan penolong kanan co-curriculum bagi projek ini, dan beliau juga mempunyai kepakaran dalam bidang co-curriculum. Seterusnya Puan Malvina, anak perempuan Joseph, beliau merupakan pengurusi projek dan juga beliau juga mempunyai kepakaran dalam bidang sejarah, dan hal ini kerana ada juga beberapa tempat yang kait dengan sejarah. Dan juga seterusnya Cik Shobana, anak perempuan Muniadi, yang merupakan setiausaha projek dan beliau juga merupakan pakar dalam sains, dalam mata pelajaran sains. Seterusnya, ahli projek seterusnya adalah Bagawati, anak perempuan Sarwanan, yang merupakan bendahari projek dan beliau mempunyai kepakaran dalam matematik. Dan seterusnya Pak Ganesh, anak lelaki Rajendran, merupakan AJK dalam projek ini. Beliau juga merupakan pakar dalam sejarah. Setiap ahli projek ini mempunyai peranan masing-masing serta tempat-tempat yang kita akan pergi adalah mempunyai kaitan dengan bidang pakar masing-masing. Dan seterusnya akan dibentang oleh Cik Shobana. Terima kasih kepada Cikgu Pak Ganesh. Selamat sejahtera kepada Dr. Aida dan rakan-rakan sekalian. Saya akan membentangkan mengenai komuniti dan rakan agensi yang terlibat dalam lawatan ini. Yang pertama, komuniti yang terlibat adalah komuniti PIBG SK Lenang, iaitu PIBG dan wakil-wakil ibu bapa. Terdapat 20 orang bilangan ahli dalam komuniti ini dan kami telah memilih 5 orang wakil sahaja untuk mengikuti lawatan ini. Mereka telah memberi sumbangan sebanyak RM5,630. Seterusnya rakan agensi yang turut membantu memberi sokongan bantuan kewangan adalah yang pertama Yayasan Taiwan Buddhist Zochi. Mereka telah memberi sumbangan sebanyak RM8,000. Dan agensi yang kedua terlibat adalah Rhythm Foundation. Mereka telah memberi sumbangan sebanyak RM12,000. Bagi yang agensi yang ketiga JAKWA, iaitu Jabatan Kemajuan Orang Asli, mereka memberi sumbangan sebanyak RM5,000. Dan akhirnya adalah kami mendapat daripada sumbangan Jabatan Kerajaan Negeri Pahang, iaitu daripada Menteri Besar sebanyak RM3,100. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.